Baik, bertemu kembali dalam Persona XY. Tadi anda saksikan VT sedikit berkaitan dengan topik minggu ini. Mungkin awal itu anda terkejut bagaimana seorang wanita itu mempunyai dua rahim, satu buah pinggang, dan juga ini merupakan satu keadaan yang jarang-jarang berlaku. Namun kalau kita lihat di luar negara, banyak yang berlaku kes-kes sedemikian kalau kita lihat. Namun ia bukanlah satu penghalang kepada usaha untuk seorang wanita itu hamil dan sebagainya. Dan itu antara perkongsian awal yang kita cakapkan. Sebenarnya Zahira, topik minggu ini kita dapat daripada satu perkongsian di media sosial TikTok yang kita dapat lihat bahawa beliau ini, seorang wanita ini berkongsi, saya suka sebut di sebalik tower lah sebenarnya. Di sebalik tower, sebab selalunya orang macam mempersoalkan kenapa dah berapa lama berkahwin tetapi tidak mempunyai anak. Banyak persoalan-persoalan yang diajukan oleh masyarakat terhadap wanita ini, dan ini adalah video tersebut yang tular di media sosial yang mana beliau menjawab segala persoalan yang diberikan oleh masyarakat, tetapi di sebalik senyuman yang dilemparkan, air mata yang gugur itu memberikan tanda bahawa kita tidak seharusnya mempersoalkan tentang seseorang itu mengapa dan bagaimana, sebab persoalan itu tidak boleh dijawab terus oleh kita sendiri. Betul, sebenarnya. saya rasa satu takdir yang telah pun tertulis, bukan soal kita untuk mempersoalkannya, kerana kita percaya bahawa adanya hikmah yang tertangguh yang dijanjikan oleh Sang Pencipta kepada seseorang insan yang cukup hebat, kerana janji Allah itu pasti ya. Tuhan pasti. Tidak akan turunkan dugaan kepada mereka yang tidak mampu mengharunginya. Dan saya cukup berbesar hati untuk mempersilakan wanita hebat ini, iaitu Nur Syafiqah Sazali, yang merupakan wanita yang mempunyai dua rahim dan juga satu buah pinggang. Apa khabar Syafiqah? Khabar baik. Okey ya? Okey. Terima kasihlah sebab sudi datang, sebab ini adalah penampilan sulung Syafiqah yang kita kongsikan kepada semua. Saya rasa mungkin ramai yang ternanti-nantikan penampilan Syafiqah untuk kongsikan apa lagi cerita-cerita di sebalik perkongsian Syafiqah di TikTok. Baik, kalau saya nak mulakan dulu, kita nak happy-happy. Kita walaupun awal tadi kita dengan muziknya agak sedih dan mendayu sebenarnya. Bila sebenarnya Syafiqah dapat tahu keadaan Syafiqah yang pada saya sangat unik, bukannya sesuatu sakit pada saya? Okey, masa first saya dapat tahu yang ada satu buah pinggang Januari, masa tu saya umur 24 tahun. Sebab punca saya memang tak ada apa-apa masalah kesihatan. Memang sukan semua tu saya tak ada masalah, lemah ke sakit apa tak ada lah, alhamdulillah. Tapi masa pergi tu untuk buat operation untuk pembedahan untuk cyst. Okey. So sebelum untuk double confirm ada cyst, doktor cakap jomlah kita buat CT scan dulu. Lepas CT scan tu doktor datang. Dia datang, okey Syah, you punya result dah keluar. Ada dua benda nak bagi tahu. So saya macam ya Allah, apa benda dua benda pula ni kan? Macam okey, satu you punya cyst dah confirm. So kita akan proceed untuk date operate lah. And the second one, I sure you tak tahu. Sebab you tak bagi tahu apa-apa. And I pun dah confirm memang tak ada kesan apa-apa. You ada satu je kidney. Oh ya Allah, masa tu kan macam benda ni memang rasa macam, sebab masa tu tak tahu apa-apa. Sebab kita tahu normal buah pinggang ada dua. So masa tu dapat tahu ada satu, memang nangis lah. Memang rasa ya Allah, apa lagi ni kan macam dugaan ya Allah apa ni. Tapi macam fikir balik, istighfar, call mak, bagi tahu mak pun nangis. Sebab mak memang tak tahu. Sebab memang, yelah kita dari baby tak ada masalah. So memang tak pergi check up apa-apalah. Memang tak tahu. Bayangkan umur 24 tahun. Kita tahu ada satu buah pinggang. Dan bersama dengan kita juga hari ini di studio tetapi melalui dalam talian adalah Doktor Kesihatan Wanita dan juga Kehamilan, Dr. Muhammad Izzat Abdul Razak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar doktor? Apa khabar doktor? Sihat alhamdulillah. Terima kasih sebab bersama dengan kami dalam Persona XY untuk minggu ini yang kita bawakan kepada doktor juga persoalan berkenaan dengan wanita yang mempunyai dua rahim dan juga satu buah pinggang. Adakah ini satu situasi yang berkaitan dengan keturunan atau ada faktor-faktor lain yang perlu diberikan perhatian doktor? Okey, terima kasih Hafiz dan Zahira juga Puan Syafiqah yang di studio. Sorry saya tak dapat join di studio sebab kekangan COVID kan. Jadi untuk masalah ni kita panggil dia sebagai congenital uterine anomaly lah. Maksudnya dia bukan sekadar hanya satu
bukan sekadar ada dua rahim, dia mungkin akan ada masalah-masalah yang berkaitan lain lah, seperti masalah buah pinggang, dan ada juga entiti yang kita panggil dia sebagai MRKH, di mana tidak ada langsung rahim, tidak ada langsung faras juga untuk wanita ni. Okey, dari segi kekerapan berlaku ni jarang-jarang berlaku, tapi kalau berlaku dalam kalangan populasi tu lebih kurang 5%. 5% tu dia orang kata apa, ada masalah dari segi tak ada rahim, ataupun rahimnya terbelah dua, ataupun rahimnya ada satu saja, ataupun dia ada macam orang kata apa, macam horn, macam tanduk macam tu. Dan ada setengah orang yang akan ada masalah ni, tiba-tiba dia sebenarnya normal, dia tidak menunjukkan apa-apa masalah. Cuma bila satu tahap tu di mana dia ada masalah untuk susah nak mengandung, ataupun dia mengalami keguguran yang berulang-ulang, dan kita buat siasatan dan kita tahu dia sebenarnya ada masalah ni. Oh, ini yang seperti yang tertera di kaca TV sekarang, ini adalah gambar rajah yang kata bertanduk tadi tu ke doktor? Okey, yang kalau saya ada kongsikan slide lah untuk penonton. Kalau dilihat di gambar sekarang okey, kita tengok, saya suka cerita pada penonton mengenai bagaimana keadaan ini boleh berlaku sebenarnya Kalau lihat ada dua kan, pink dengan biru tu. Kalau pada baby kita ada dua pink dengan biru ni. Pada 6 minggu yang pertama dah terbentuk lah, dan selepas 6 minggu dengan adanya kromosom XX ataupun kromosom XY yang melambangkan lelaki, XX untuk perempuan lah. So dengan adanya Y kromosom pada lelaki tu, sejenis hormon yang dinamakan sebagai anti-Mullerian tu akan menyebabkan bahagian pink ni disintegrate. Maksudnya dia menjadi tak jadilah, dan yang warna biru ni akan berkembang dan untuk menjadi sistem pembiakan lelaki yang di belah kanan. Jika untuk bayi XX yang tidak ada Y kromosom, yang sistem warna merah ni, yang warna pink ni kita panggil sebagai Mullerian duct. Mullerian duct ini akan berkembang menjadi tube falopio, dan juga sebahagian bawah tu akan menjadi uterus, akan menjadi rahim, dan bahagian bawah ni akan menjadi sebahagian daripada faraj. Itu dia perkongsian secara ringkas tapi jelas berkenaan dengan keadaan yang kita kongsikan bersama Syafiqah. Tadi Syafiqah kongsikan kepada kita berkenaan dengan buah pinggang. Secara normalnya kita ada dua buah pinggang dan juga seorang wanita tu ada satu rahim. Tapi ini seolah-olah terbalik, ada satu buah pinggang dan juga ada dua rahim. Tadi kita tahu Syafiqah tahu buah pinggang ada satu. Bagaimana pula Syafiqah tahu rahim itu ada dua? Okey, untuk rahim pula result tu tahu lepas pada pembedahan sis. So benda tu macam datang satu persatu. Sebelum operate saya dapat tahu satu buah pinggang, and lepas sis pula again doktor datang, dia bagi tunjuk dua benda juga dekat itu kan. Dia cakap sebab memang kalau kita baca pun memang lebih jelas untuk tahu dua rahim ni melalui laparoskopi punya pembedahan kan. So macam masa tu memang pembedahan sis tu masukkan kamera tu. Lepas tu doktor bagi tahulah, dia kata you ada dua rahim. So nangis lagi sekali. Lepas tu lepas tu doktor cakap macam don't cry, ni unik, you unique, you ada satu buah pinggang, you ada dua rahim, you unique, you jangan nangis. Macam memang masa tu belum kahwin lah, tapi macam sebulan sebelum kahwin. So first question memang macam, doktor saya boleh pregnant ke macam ni? Doktor boleh. Dia cakap macam tu lah. Doktor tak cakap apa, dia just cakap boleh, jangan risau, boleh. Dia cakap macam tu lah. Saya nak tanya soalan tu. Nak jawab dah. Itulah, tapi kita nak tanya juga, kita kembali kepada Dr. Muhammad Izzah Abdul Razak. Doktor, macam yang Puan Syafiqah ada ceritakan bahawa doktor beliau ada mengatakan yang beliau boleh mengandung, tetapi untuk wanita yang mempunyai dua rahim dan juga satu buah pinggang ini, apakah risiko kehamilan yang perlu beliau dan juga wanita-wanita di luar sana yang mungkin tahu masalah ini mereka hadapi? Apa risikonya, doktor? Okey, boleh kongsikan slide saya yang nombor 2 tu? Okey. Tunjukkan slide yang nombor 2 tu saya gunakan. Tadi kan saya kata perkongsian yang mula-mula itu adalah basic, yang maksudnya daripada bayi yang dia akan berkembang menjadi rahim dan juga fallopian tube lah. Dan kan mula-mula kita tengok kat sini dia ada dua tubular structure, macam structure tubular kat sini, dan dia mula-mula dia akan bercantum tau. Dia akan bercantum dan kemudian pada 20 minggu ni yang tengah-tengah tu kan, kalau kita nampak ada satu garisan pemisah tu, dia akan hilang ataupun diserap oleh badan kita dan menjadi satu cavity lah. Okey, dan next slide.
Okey. Okey. So kalau ikutkan yang tadi tu, kalau dia ada kalau berlakunya apa-apa masalah pada salah satu dari segi pertama dari segi tiub tu. Kalau dua-dua tiub tu tak ada, tiba-tiba dia tak ada rahim, dia tidak ada fallopian tube, tidak ada faras juga. Okey, yang ini adalah yang pada formation. Yang pada peringkat yang kedua pada fusion, pada gabungan tu, kalau ada masalah dia boleh jadi uterine, dia boleh jadi double uterus. Yang itu yang kita tengok kat Dadelphi ataupun bioeconomic tu lah. Yang satu lagi ialah septation. Maksudnya kan saya cakap tadi pada 20 minggu pada bahagian yang tengah tu akan hilang ataupun diserap oleh badan. Tapi jika berlaku masalah pada situ, dia akan kekal kat situ. Dia jadi macam dua ruang, tapi dia ada satu rahim tapi dua ruang. Jadi kalau wanita yang ada salah satu ini, okey, dia tidak ada masalah untuk mengandung kecuali yang ni complete agenesis yang bahagian atas sekali tu, yang bahagian atas complete agenesis maksud dia tidak ada langsung faras, dia tidak ada langsung rahim, dia memang tak boleh mengandung lah yang ini. Yang lain ini tidak ada masalah untuk mengandung, cuma yang ada yang boleh mengandung ni akan ada beberapa masalah lah. Seperti yang pertama, because ruang dia kecil kan. Because ruang dia kecil, bayi ni akan ada masalah untuk pembesaran lah. So bayi ni mungkin akan jadi kecil sedikit. Lepas tu bayi akan berpusing-pusing dalam kaviti ni. So bila ruang yang limit ini, ruang yang kecil ni akan menyebabkan bayi tak boleh berpusing. Jadi bila cukup-cukup bulan, mungkin bayi tu akan berada dalam keadaan songsang ataupun dalam keadaan melintang macam tu. So perkara ni sebenarnya kita boleh atasi, kita boleh orang kata apa, dari segi follow up tu kami akan kenal pasti bayi-bayi yang bermasalah ni dan kita akan beri lebih sikit follow up lah. Cuma bahagian yang atas ni complete agenesis ni adalah satu entiti yang lain nama dia MRKH, di mana yang ini yang kita perlukan orang kata apa, perbincangan yang lebih lanjut lah untuk pesakit-pesakit ni. Tetapi ada banyak juga risiko sebenarnya kalau ikut melalui apa yang saya lihat dalam buku-buku kan, risiko untuk melahirkan pramatang juga tinggi kalau untuk mereka yang mengandung mempunyai dua rahim. Saya pasti juga Syafiqah mungkin aware ataupun sedar berkenaan dengan risiko yang dinyatakan. Baik, banyak lagi soalan untuk kita tanyakan kepada Syafiqah dari segi kekuatannya, dari segi komen yang ada di media sosial dan sebagainya, dan juga kita akan kembali juga kepada doktor selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Pesona SY Serasi di Hati.